Yang berhormat Kampar ni jadi timbalan dipertua ke saya? Tolong duduk. Biar saya kendalikan. Kalau yang berhormat Kampar rasa nak duduk sini, minta mereka undi, yang berhormat Kampar duduk sini. Kalau boleh bid saya punya undi 148, saya tahniah lah. Baik, biar saya selesaikan perkara ni dulu, satu persatu ya. Yang berhormat Kota Badu, tolong ulangkan balik, saya diganggu tadi. Dah, cukup. Dah, cukup. Okey, bertenang sekejap ya. Yang berhormat, tolonglah di bulan puasa ni. Saya pun nak kontrol saya punya temper juga. Kita sama-sama lah ya. Beristighfar. Right. Perbahasan peringkat jawatan kuasa kepada butir-butir yang terkandung dalam anggaran belanja dan diminta diuntukkan belanja tambahan. Oleh itu, ahli-ahli yang berhormat, semasa berbahas peringkat jawatan kuasa ini perlu menyebut secara spesifik butiran kementerian yang ahli yang berhormat ingin bangkitkan. Jangan pukul rata aja ya. Baik. Kepala Bekalan B11 dan B12 dan Kepala Pembangunan P10 di bawah Kementerian Kewangan. Saya teruskan dengan pembahas. Kalau ikut di sini pada 19 hari bulan 3 tempoh hari dituruti itu dipersilakan yang berhormat Kampar. Terima kasih Datuk Yang di-Pertua. Saya terus ke perkara T13, perbelanjaan kerana hutang negara, dan saya mahu rujuk spesifik terhadap hutang 1NDB dan dengan perjanjian Goldman Sachs dengan Kerajaan Malaysia. Semalam Bagan ada bangkit bahawa semasa dia jadi Menteri Kewangan, kita mula dengan rundingan 7 bilion pampasan. Tetapi selepas Kerajaan Pakatan Harapan runtuh, tak sampai 5 bulan, Ogos, Kerajaan Pagoh telah menandatangani satu perjanjian dengan Goldman Sachs dengan jumlah hanya 3.9 bilion, iaitu 5.1 bilion kurang daripada apa yang kita mula dengan rundingan. Bukan saja itu, 2.5 bilion itu telah ditetapkan, tetapi 1.4 bilion itu dalam perjanjian itu ada klausa yang membagi leeway atau bagi ruang kepada Goldman Sachs untuk kurangkan papasan jika kita ada asset recovery. Bermakna jika kita dapat pulihkan aset daripada sumber-sumber lain, kita boleh tolak daripada jumlah ini. Dan ini amat mengejutkan dan ini skandalous. Mengapa kita boleh benarkan Goldman Sachs untuk kurangkan papasan daripada 3.9 bilion kurang sampai ke 2.5 bilion. Dan saya rasa ini sudah dibangkit oleh Titi Wangsa sebagai pengerusi 1NDB Task Force. Dia telah kata dalam perjanjian Goldman Sachs dengan Malaysia, ia adalah ragu-ragu. Kerajaan semasa tanda tangan itu tidak meneliti kesemua. Mengapa kita tak masukkan satu angka yang tetap suruh dia bayar 3.9 bilion. Jadi sekarang mereka guna peluang ini untuk runding. Kita kurangkan. Jadi kita hari ini hanya terima 2.5 bilion. Dan Datuk Yang di-Pertua, Goldman Sachs ni memang ada track record untuk bayar rasuah. Dulu mereka keluarkan bond berbilion-bilion ringgit untuk tujuan rasuah. Ini telah dibuktikan. Dan saya mahu, kerana ini perkara serius, rakyat Malaysia telah kehilangan wang akibat dicuri, dirompak satu kali. Tapi kali ini kenapa kita boleh runding satu amount yang begitu rendah? Dan saya haraplah, jika kita tak boleh tolak kemungkinan ada pihak-pihak tertentu yang telah dapat rasuah daripada Goldman Sachs. Ini kita tak boleh tolak kemungkinan. Ataupun ini satu kecuaian. Kenapa kita tak teliti perjanjian ini? Mengapa semasa kita sign tak sampai 6 bulan dalam ada klausa benarkan Goldman Sachs kurangkan? Kapal pencerahan. Ya. Okey, terima kasih. Apa yang tu saya pun sokong apa yang Kapal kata. Tapi saya rasa Kapal lebih baik tanya Menteri-Menteri. Yang mana ketika itu Menteri-Menteri adalah Menteri Pertanian, Menteri Kewangan. Saya faham. Masa itu ada dalam kerajaan, ada dalam perbankan. Tetapi Perdana Menteri pada masa itu Pagoh perlu bertanggungjawab 100% kerana dia merupakan ketua
negara pada masa itu, Perdana Menteri. Dan jadi saya sarankan, saya harap semua boleh terima, kita tubuhkan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja, RCI, Royal Commission Inquiry, kita siasat sepenuhnya. Mengapa kita boleh tandangi satu perjanjian yang begitu berat sebelah? Kita benarkan berbilion-bilion ringgit dikurangkan daripada 7 bilion. Dan mahkamah telah putuskan semalam, bahkan cakap, mahkamah telah putuskan 4.5 bilion. Jadi itu patut jadi asas. Paling kurang pun kita kena angkat balik 4.5 bilion ringgit. Tapi sekarang hanya tinggal 2.5 bilion. Ini tak boleh diterima langsung. Jadi saya harap semua kita boleh sokong. Kita tubuhkan satu Suruhanjaya Siasatan Diraja, siasat sampai akhir. Mengapa perjanjian ini boleh kita tandatangani pada masa itu. Dan kedua, 1MDB case ini, kalau kita nak satu closure, bukan saja perjanjian dengan Goldman Sachs, ada satu hal lagi amat penting. Kerana orang ini sampai hari ini tak cari lagi, iaitu Jolo. Sehari Jolo ini tak dapat dicari, sehari lagi dia tak muncul, saya rasa rakyat Malaysia tidak akan dapat satu closure. Kita tak tahu apa hal ataupun apa perkara sebenar yang telah berlaku. Ada banyak kemungkinan yang berlaku. Jadi kalau sehari Jolo tak dapat cari, saya rasa kita tak tahu apa perkara sebenar yang telah berlaku. Kalau Osama bin Laden boleh dicari selepas berpuluh-puluh tahun. Peraturan mesyuarat. Peraturan mesyuarat berapa? 36 berapa tu? Ya Berhormat Datuk Speaker, 23 1G. 23 ini Subjudis. sebentar. Kes yang telah dibangkitkan oleh Kampa dengan penuh hormat, with due respect, sedang dibicarakan di mahkamah sekarang ni. 23 1G. Saya baru sila jelaskan kes mahkamah yang mana? Spesifik. Which case? Kes 1MDB. 1MDB ada banyak kes. Kes mana? Dengan siapa? Yalah, 1MDB dan juga Jolo. Itu adalah satu yang... Sekarang tak ada kes lagi. Saya cakap spesifik dengan perjanjian Goldman. Yang Berhormat Kampa ni jadi timbalan dipertua ke saya? Tolong duduk. Biar saya kendalikan. Kalau Yang Berhormat Kampa rasa nak duduk sini, minta mereka undi, Yang Berhormat Kampa duduk sini. Kalau boleh bid saya punya undi 148, saya tahniah lah. Baik, biar saya selesaikan perkara ni satu persatu ya. Yang Berhormat Kota Baru, tolong ulangkan balik, saya diganggu tadi. Terima kasih Datuk Yang Dipertua. Sekejap tadi rakan saya Kampa telah membangkitkan mengenai isu 1MDB, isu watak-watak penting di dalam kes ini yang dibincangkan dan dibicarakan di mahkamah. Jadi ianya satu perkara yang bercanggah dengan peraturan mesyuarat 23 1G. Sesuatu pertanyaan itu tidak boleh dikarangkan, cakapnya kira-kira harus mengelencongkan perkara-perkara yang sedang dibicarakan oleh mahkamah, tidak boleh ditanya berkenaan dengan apa-apa perkara yang dalam timbangan mahkamah. Sepengetahuan saya, kes yang melibatkan 1MDB, yang melibatkan watak-watak tertentu dan juga mereka yang disebutkan oleh sahabat saya Kampa tadi, sedang dibicarakan di mahkamah. Jadi saya mohon petua daripada Tuan Yang Dipertua, adakah perkara itu boleh dibangkitkan dalam perbahasan? Baik, Yang Berhormat Kota Baru, dalam perspektif ni, you kena yang berhormat kena differentiate soalan bertulis dan isi kandungan apa yang berhormat berbicara di dalam Dewan ini. Kalau yang berhormat rujukkan kepada 23G tu, ia ada kaitan dengan 23G itu ada kaitan dengan pertanyaan-pertanyaan lisan bertulis dan lisan. Ini ada kaitan ya. Manakala kalau kita nak diceritakan berkaitan apa yang dibicara di dalam ini, kena rujuk kepada perkara 36 dalam bracket 2. Ya. Itu pun tertaluk kepada evidence wise. Kalau you are not to
dengan izin tidak boleh dibahas isi kandungan keterangan yang dibicarakan tersebut. Tapi kalau on the general, bagi saya, tafsirkan, boleh. But if you are going to bercerita barang ini telah disampaikan pada sepulan-sepulan, relevan atau tidak, boleh diterima di bawah Akta Keterangan 1960, itu tak boleh dibincangkan di dalam Dewan ini. That is specific to a certain amount. But kalau berkaitan ini, saya benarkan kerana ia berkaitan cara bertulis. Okey. Kalau begitu saya menggunakan pakai standing order yang dipetik oleh Yang Berhormat. Yang Berhormat memang layak duduk situ. 36-2. Yes. 36-2. Well, then Kalau saya mohon petua saja, bukan kata nak hukum kampung. Faham, saya faham. Kalau begitulah petua Datuk Yang Petua, lepas ni kami akan bangkit semua perkara yang sedang dibicarakan di mahkamah. Kalau petua membenarkan seperti mana kampar. Baik yang buat Kota Baru, sebagaimana saya nyatakan tadi, if you are going to look at 20 bawah 23 tadi kan, itu berkaitan bertulis. Tapi kalau nak bicarakan, nak persoalkan berkaitan dalam isu-isu berkaitan mahkamah, boleh ditegur on the general surface, tapi tidak boleh go to detail on the evidence wise. Itu betul saya, pandangan saya. Kalau kita lihat pada 36.2 ya, tidak boleh disebut apa-apa perkara yang sedang dalam pertimbangan mahkamah sekiranya pada pertimbangan pengerusi harus merosakkan kepentingan pihak yang dibicarakan. Saya membenarkan Kampar untuk bercakap, tapi kalau dia persoalkan the evidence aspect di bawah, sebagaimana dalam mahkamah kita bawah Akta Keterangan 1960, itu saya tidak akan benarkan. But on the surface, you cerita berkaitan ini kes berkaitan YNDB, kes berkaitan versus so and versus so, tidak mengapa. Itu betul saya. Baik. Betul. Apa-apa perkara dalam 36 tidak boleh disebut apa-apa perkara yang sedang dalam timbangan mahkamah. Itu yang disebut tadi pada pandangan saya. Dalam timbangan mahkamah sekarang ni. Baik. Perspektif tu memang dalam pertimbangan mahkamah. Tapi saya punya betul, pandangan saya, as long as Kampar tidak menyentuh aspek sebagaimana keterangan-keterangan butir-butir terperinci, itu saya tidak akan benarkan. If you're going to talk on the general purposes, tak ada masalah. Baik ya, kita teruskan. Baik, Yang Berhormat Kampar teruskan. Okey, kemenangan. Terima kasih kepada Speaker Peraturan Dewan. Baik, Yang Berhormat Julutong, bagaimana? Saya memang mengambil iktibar. Bila saja timbalan speaker ada dalam kerusi, saya ingin bangkitkan Peraturan Dewan. Kerana saya percaya timbalan speaker memang mahir dalam peruntukan Dewan. Peraturan Dewan. 36-12. Merujuk kepada Yang Berhormat Kota Baru yang membangkitkan Peraturan 23G. Saya merujukkan kembali kepada Peraturan 36-12. Mana-mana ahli yang mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan Dewan adalah disifatkan menghina majlis. Petua yang dikeluarkan oleh timbalan speaker adalah hebat. Timbalan speaker memang hebat, lebih hebat daripada Kota Baru. Terima kasih. Yang Berhormat. Yang Berhormat. Sebentar. Yang Berhormat. Sebentar. Yang Berhormat. Yang Berhormat Arau. Sebentar yang Julutong telah lain. menyalahgunakan peraturan. Biarlah saya selesai satu persatu. Kalau Apa yang mengeluhkan sini di nak bunyi, 19? sana nak bunyi, susah. Apa ni? Duduk. Yang Berhormat besut. Duduk Yang Berhormat Kota Baru. Sekejap. Boleh tak? Sikit Yang Berhormat. Untuk menyentuh yang Yang Berhormat Julutong, sahabat saya. Dia kata saya sebut 21-3G. Mana ada 21-3G? 23-3G. You are mentioning what? I am mentioning 23-1G. Kota Baru kena dengar. Ya, saya Jangan dengar mimpi dalam Dewan. Saya Dengar. dengar lah. Tengok answer besok. Okey, saya punya konklusi dan betul beginilah. Di dalam Dewan, dalam kepanasan kita berbahas, tetap pasti akan terlepas kata. Tapi yang paling mustahak is selain pada mensria, is the actors dia. If you are actors dia, perbuatan kamu tak ada niat mensria, you cannot punish that person. Ini pertimbangan saya lah. Baik. Jadi apa pandangan saya ialah apa yang Kota Baru bangkitkan adalah kesilapan pada pendapat ia adalah boleh dikaitkan dengan apa bercakap, tapi ia dikait dengan soalan bertulis.
Manakala Yang Berhormat Jelutong pula pada pandangannya, ini saya punya pentafsiran kesilapan memang nampak, tapi Yang Berhormat Jelutong for me whether the mens rea is there. Kalau actors rea tu nampak, tapi mens rea ni pada penyampaiannya mahkamah akan menentu. Jadi saya tentukan tidak. Yang Berhormat 36. Yang Berhormat Arau. 36. Kepada Jelutong, dia kata Yang Berhormat speaker duduk di sana, dia comfortable. Jadi dia telah memperlekehkan dua speaker yang lain. Ini sangkaan jahat. Salah daripada speaker tu ialah ahli parlimen lanang. Dia memperlekehkan. Sangkaan jahat. Yang Berhormat duduk. Saya pun comfortable Yang Berhormat, tapi saya adil pada semua. Dia boleh kata Yang Berhormat terbaik, yang lain tak terbaik. Itu sangkaan jahat. Dia kena tarik balik. Duduk. Perkataan tarik Yang Berhormat Arau, duduk. Timbalan Speaker, ini sangkaan jahat kepada saya. Ini betul-betul sangkaan jahat. Saya tidak pernah saya gunakan peraturan 36(6) terhadap Yang Berhormat Arau. Baik. Kenyataan yang dibuat oleh Yang Berhormat Arau mengatakan bahawa saya tidak menghormati Speaker dan Timbalan Speaker seorang lagi adalah sangkaan jahat terhadap saya. Saya sentiasa menghormati semua dalam Dewan Rakyat ini. Bukan macam Arau. Bulan puasa Arau, tolong taubat. Okey, baik, enough. Order. Yang Berhormat 36(6) yang kedua. Yang Berhormat dia kata puasa selesai taubat. Duduk. Ini bulan puasa ni. Yang pertama tadi, dia sendiri. Yang Berhormat Arau, duduk. Yang Berhormat Jelutong dah duduk. Okey, begini. I will take it on face value. Bagi saya kedua-duanya tidak ada sangka jahat. Kita move on to our proceeding. Kampa, silakan. Terima kasih kepada Arau kalah. Terima kasih kepada kebijaksanaan Timbalan Tuan Yang Ketua. Tadi saya suruh masuk warm up, momentum sudah sampai gear 4, gear 5. Jadi tak sempat nak break. Saya minta maaf, saya tak ada hasrat nak ambil peranan Timbalan Yang Ketua. Saya teruskan. Tadi saya masuk, saya kata jolo. Kita kalau nak ada closure kepada skandal 1MDB, yang pertama perjanjian dengan Goldman Sachs, kita mesti siasat semula. Yang kedua, kita mesti cari jolo. Kalau Amerika Syarikat boleh cari Osama bin Laden selepas berpuluh-puluh tahun, tak percaya kita tak boleh dapat cari jolo. Jadi saya nak bagi satu cadangan di sini. Saya rasa kita semua boleh setuju. Boleh tak kerajaan Malaysia kita letak satu ganjaran tunai atas jolo, 1 juta ke 10 juta ke, kerana amount ini jauh lebih kurang daripada berbilion-bilion, berpuluh bilion ringgit yang telah kita kehilangan. Dan jika kita dapat jolo, saya rasa kita boleh dapat apa sebenar yang berlaku kepada skandal ini. Boleh, penang, sokong. Kita letak ganjaran tunai 10 juta atas kepala jolo. Boleh tak? Sokong. Terima kasih, Kampa. Baik, saya pun terima setuju. kasih Yang Berhormat Kampa. Di bulan-bulan puasa ni. Yang Berhormat, pendang ada apa? Duduklah kalau peraturan. Dia bagi. Duduklah. Okey, dah cukup masa. Nah, tadi ni pasal apa ni, dia boleh refer dekat kes Goldman Sachs tu, apa yang boleh refer dekat Menteri Kewangan pada ketika itu, iaitu Tengku Zafrul yang duduk bersama dengan Kampa sekarang ni. Duduk. Itulah, tak payah. Ya, dah cukup. Masa tu kerajaan awak lah pendang. Order. Kita back to our business. Right. Baik, saya tambah persilakan sikit. Saya Yang Berhormat faham Pendang kita duduk banyak, tapi oleh itu kita harus siasat siapa sebenarnya yang bertanggungjawab. Jadi kita tubuh satu Royal Commission Inquiry, kita siasat siapa yang perlu. Dah cukup. Cukup. Okey, bertenang sekejap ya. Yang Berhormat, tolonglah di bulan puasa ni. Saya pun nak kontrol saya punya temper juga. Kita sama-sama lah ya. Beristighfar. Alright.